Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di rumah? Sihat? Cikgu doakan anda sihat untuk bersama-sama dengan cikgu pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita ialah Inap Desa Dahlia, kemahiran menulis. Standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu apa yang perlu anda kuasai ialah 3.2.2 iaitu menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. Buku teks halaman 32. Anda sudah bersedia? Jika sudah, apa lagi? Ayuh kita mulakan pelajaran kita. Aktiviti kita pada hari ini ialah menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Sebelum itu, ayuh baca dialog sebagaimana yang tertera pada skrin anda bersama-sama dengan cikgu. Ayuh, Inap Desa Dahlia. Encik Hussein dan keluarganya bercuti di Pahang. Di sana, mereka menginap di sebuah inap desa. Cantik sungguh inap desa ini. Ramai kawan ayah telah menginap di sini. Persekitarannya yang nyaman dan bersih sentiasa menjadi sebutan mereka. Susun atur dapurnya sangat kemas. Peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup. Hajar, habuk dan debu akan mudah melekat pada peralatan itu jika tidak bertutup. Ingat anak-anak, kita perlulah mengemas dan membersihkan inap desa ini sebelum keluar. Kawasan persekitaran inap desa ini tiada sampah atau daun kering yang bertaburan. Sekiranya terdapat sampah atau daun kering, pasti mengundang haiwan pembawa penyakit. Bako sampah disediakan di semua ruang di dalam inap desa ini. Faham? Pasti faham kan? Dialog ini terlalu mudah untuk anda fahami. Seterusnya, kita akan menghasilkan jawapan pemahaman. Terdapat 5 soalan pemahaman yang perlu kita bincangkan untuk anda menjawab dengan lengkap dan tepat. Ayuh kita perhatikan ataupun ayuh kita bincang tentang soalan yang pertama terlebih dahulu. Soalan yang pertama, apakah keistimewaan inap Desa Dahlia? Dalam dialog yang kita baca sebentar tadi, ada atau tidak ataupun siapakah yang mengujarkan dialog tentang keistimewaan inap Desa Dahlia? Ingat lagi tak? Betul jawapan anda. Dialog yang diujarkan oleh Encik Hussein. Manakah ayat yang menunjukkan keistimewaan inap Desa Dahlia tersebut? Yang mana satu? Betul lagi. Cantik sungguh inap desa ini. Lagi? Ya, persekitarannya yang nyaman dan bersih. Berdasarkan apa yang telah cikgu bulatkan dalam dialog tersebut, bagaimanakah caranya untuk kita menjawab soalan nombor 1 ini? Ayuh saksikan. Untuk soalan nombor 1, cikgu telah sediakan jawapan lengkap untuk anda. Jawapan yang pertama, keistimewaan inap Desa Dahlia ialah kawasan itu sangat cantik, mempunyai persekitaran yang nyaman dan bersih. Boleh. Maksudnya, untuk jawapan yang pertama ini, kita salin terus daripada soalan, buang sahaja perkataan apakah, kita mulakan dengan keistimewaan. Nampak tak? Dan untuk jawapan yang kedua ini, cikgu tukar sedikit cara untuk kita menjawabnya. Ayuh saksikan. Kawasan
inap desa Dahlia yang sungguh cantik dengan persekitaran yang nyaman dan bersih merupakan keistimewaan inap desa Dahlia. Yang mana untuk pilihan jawapan yang kedua ini, keistimewaan kita letak di bahagian belakang ayat. Tidak ada masalah ya. Anda boleh memilih sama ada untuk menggunakan jawapan yang pertama ataupun yang kedua. Jangan guna dua-dua, satu sahaja. Soalan kita yang kedua, mengapakah peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup? Siapakah yang mengujarkan dialog berkaitan dengan peralatan dapur ini? Ayuh kita saksikan. Ya, yang pertama diujarkan oleh Hajar. Susun atau dapurnya sangat kemas. Peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup. Tetapi adakah itu jawapannya? Sudah tentu tidak kan? Ayuh kita lihat siapa lagi yang mengujarkan dialog berkaitan dengan peralatan dapur ini. Ya, Puan Nurul, iaitu ibu kepada Hajar. Manakah ayat yang menunjukkan peralatan ini? Ya, kata kuncinya peralatan ya. Ya, Hajar, habuk dan debu akan mudah melekat pada peralatan itu jika tidak bertutup. Soalannya, mengapakah peralatan itu dapur disimpan dalam kabinet bertutup? Jawapan dia beri tidak bertutup. Jadi anda kena tukarkan cara anda ingin menjawab. Jika tidak bertutup, habuk dan debu akan mudah melekat. Sekiranya bertutup, habuk dan debu tidak akan mudah melekat. Itu saja, tukar saja. Ayo kita saksikan. Ini ialah jawapan yang cikgu sediakan, tetapi separuh ajalah, separuh lagi anda yang harus lengkapkan. Peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup supaya habuk dan debu tidak akan mudah melekat pada peralatan tersebut. Boleh. Ataupun pilihan jawapan yang kedua. Cikgu kosongkan di atas, cikgu berikan separuh jawapan di bawah. Sebenarnya sama sahaja. Cuma kita nak mempelbagaikan variasi jawapan anda. Untuk jawapan yang kedua ini, jika peralatan dapur disimpan di dalam kabinet yang bertutup. Yang jawapan yang pertama dia duduk di bahagian permulaan. Yang kedua ini di bahagian akhir. Jadi alasannya sama, iaitu habuk dan debu tidak akan mudah melekat jika peralatan dapur disimpan di dalam kabinet yang bertutup. Jadi pilih salah satu sahaja. Kita bincangkan pula soalan yang ketiga, iaitu mengapakah persekitaran yang kotor menjadi punca penyakit? Soalannya bertanyakan mengapa kawasan kotor akan menyebabkan penyakit. Ada atau tidak dialog yang membicarakan tentang persekitaran? Ada kan? Siapa yang mengujarkannya? Ya, betul, diujarkan oleh Nazri. Kawasan persekitaran inap desa ini tiada sampah atau daun kering yang bertaburan. Sekiranya terdapat sampah atau daun kering, pasti mengundang haiwan pembawa penyakit. Jadi, ayat yang mana satukah yang boleh menjawab soalan nombor 3 ini? Ya, betul. Mengundang haiwan pembawa penyakit. Seterusnya, bagaimanakah kita hendak menjawab soalan ini? Ayo saksikan. Cikgu bagi separuh ajalah ya. Yang separuh lagi anda lengkapkan untuk menjadi jawapan yang lengkap. Iaitu, persekitaran yang kotor menjadi punca penyakit kerana ia... jawapan adalah ada dalam bulatan merah itu. Salin dan letak sajalah pada tempat yang kosong. Ataupun pilihan jawapan yang kedua ialah
Tempat kosong akan hadir jika persekitaran di kawasan itu kotor dan menjadi punca penyakit. Jadi, ambil sahaja apa yang akan hadir. Haiwan, pembawa penyakit. Ya, betul. Jadi, pilih salah satu saja, sama ada jawapan yang atas ataupun jawapan yang bawah. Boleh, kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat. Pada pendapat kamu, apakah yang perlu kamu lakukan sebelum meninggalkan inap desa? Dia tanya soalan mengenai pendapat anda. Tetapi sebelum itu, ada atau tidak dialog yang diujarkan berkaitan dengan apa yang perlu kamu lakukan? Ya, dia nak apa yang kamu perlu lakukan. Ya, betul. Ujaran dialog oleh Puan Nurul. Yang mana satu? Ingat anak-anak, kita perlulah mengemas dan membersihkan inap desa ini sebelum keluar. Jadi, jawapan anda bagaimana? Ini, pada pendapat saya, kita perlulah sebelum meninggalkan inap desa. Berdasarkan ayat dalam bulatan merah itu, anda pilih yang mana boleh diletakkan di tempat kosong. Ataupun pilihan jawapan yang kedua, saya akan buat apa? Jawapan ini sama saja dengan yang atas tu. Pada pendapat saya, yang perlu anda lengkapkan pada ruangan kosong tu. Ya? Cuma struktur ayatnya yang berbeza. Yang atas kita guna pada pendapat saya, yang jawapan yang kedua terus saya akan boleh diterima mana-mana satu. Soalan yang terakhir, adakah bako sampah sesuai diletakkan di semua ruang di dalam inap desa itu? Mengapa? Apakah kata kunci soalan ini ataupun apakah kehendak soalan ini? Yang pertama, perkataan kata tanya itu sendiri, adakah? Apabila ditanya adakah, jawapan anda mesti ya atau tidak. Ya, bako sampah sesuai, ataupun tidak, bako sampah tidak sesuai diletakkan, dan berikan alasan. Sebelum itu, adakah, ada atau tidak dialog yang diujarkan berkaitan dengan bako sampah ini? Ya, bako sampah disediakan di semua ruang di dalam inap desa ini. Dialog oleh Hadif. Tetapi adakah menjawab soalan yang diberikan? Sudah tentu tidak. Jadi, anda boleh memilih sama ada untuk menjawab ya ataupun anda boleh memilih untuk menjawab tidak. Kita lihat yang pertama dahulu. Sebelum itu, ini merupakan idea ataupun cadangan jawapan yang cikgu sediakan untuk anda, iaitu untuk menjaga kebersihan. Alasannya, dan yang kedua, tidak membuang sampah di merata-rata. Ini ialah yang cikgu boleh berikan untuk anda gunakan untuk menyatakan alasan. Jadi kita lihat contoh jawapan. Ya, bako sampah sesuai diletakkan di semua ruang di dalam inap desa itu supaya supaya apa? Supaya kawasan tersebut sentiasa bersih, ataupun supaya kita tidak membuang sampah di merata-rata. Faham? Bagus. Ataupun anda boleh menjawab tidak. Tidak, bako sampah tidak sesuai diletakkan di semua ruang di dalam inap desa itu kerana apa? Berdasarkan idea ataupun cadangan jawapan yang cikgu berikan yang bertulisan merah itu, anda harus menggunakan dan sesuaikan dengan ayat untuk menjadikan jawapan itu lengkap. Contohnya, tidak, bako sampah tidak sesuai diletakkan di semua ruang di dalam inap desa itu kerana kita harus menjaga kebersihan, ataupun kerana kita tidak boleh membuang sampah di merata-rata.
Itu antara cadangan jawapan yang cikgu sediakan untuk anda. Jadi terpulang kepada anda untuk memilih ya atau tidak. Boleh? Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar anda mendapat sesuatu daripada penerangan cikgu pada hari ini. Sekiranya anda masih lagi tidak memahami, anda ulang semula tonton video ini kerana sesungguhnya yang baik itu dari Allah, yang kurang itu merupakan kelemahan cikgu sendiri. Sebelum berpisah, gagal itu biasa. Terus berusaha itu luar biasa. Ayuh anda di luar, kita sama-sama berusaha untuk mencapai kejayaan. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.